Kan? Stres tak? Stres. Faham ke? Faham. Okay, don't worry. This game, okay, modul ni sangat seronok. Sebab dekat modul ni, kita boleh menghentam orang. Boleh menghentam dengan kata-kata. Oh, kata-kata. Boleh mempertahankan hak kita. Dan lain-lain. So don't worry, it would be very happy session. Okay, kita akan berdebat dalam bahasa Melayu. Okay. Debat lah. Debat. Berdebat. Kalau debat, debat. Susah. Okay, alright. Kita ada 4 kumpulan kan? Okay. Setiap kumpulan diwakili oleh 3 peserta. Mesti campur muslimin dan muslimat. Angka orang je. Walaupun muslimat conquer, but kita mesti allow muslimin untuk join sekali. Boleh? Ada 2 pihak, pencadang dan pembangkang. Okay. Pencadang ni tugas dia setuju dengan statement yang diberi. Dia mesti cakap lah apa pun untuk mempertahankan yang dia tu betul. Yang pembangkang pula, dia bangkang je. Okay. Dia kena buktikan yang statement tu salah. Boleh? Faham? Biasa debat kan? Tak pernah. Tak pernah? Okay, hari ni pernah. Okay, and then perdebatan dijalankan dalam bahasa Melayu. Tetapi if terkeluar bahasa Inggeris, kita kena cakap macam ni. Izin laluan? Dengan izin. Okay, contohnya saya membangkang kata-kata pencadang sebab because dengan lalu dengan apa? Maaf, dengan izin. Tu. Lepas tu awak kena repeat balik benda yang awak cakap dalam bahasa Inggeris tu. Boleh? Boleh. Dan debat akan diadakan sebanyak 3 pusingan. Pusingan pertama, kumpulan 1 lawan kumpulan 2. Pusingan kedua, kumpulan 3 lawan kumpulan 4. Dan pusingan terakhir tu tunggu pasukan yang menang itu. Okey. Takkanlah kita nak main kasut dalam rumah orang. Dalam rumah orang tu dah buka kasut dalam rumah. Jadi itu kiasan, contoh-contoh. Jadi kita kalau dah sebagai student, kita dah ditawarkan masuk ke universiti. Dah sampai universiti tu, kita baru masuk dan kita nak buat peraturan sendiri. Kita nak cadangkan contohnya Isnin sampai Jumaat saya tak nak ada kelas. Saya nak ada kelas hari Sabtu dengan Ahad je. Tak usah kaca dia jadi universiti tu. Mohon laluan. Tadi sambung sikit dengan apa yang cakap tadi. Macam kan sekarang universiti dah makin pemikiran dah makin matang dan maju. Tidaklah golot mengenai pemakaian, asalkan mengikut trend peredaran masa, asalkan mengikut riwayat pakaian. Jadi tidak salahlah belajar menentukan pakaian, asalkan tak salah syariatnya. Mungkin dari segi pemakaian, aurat. Jadi tak salahlah belajar itu universiti menentukan sendiri pemakaian ke sekolah, ke universiti. Tak ni sekejap. Susah lah nak makan ni. Sebab dia tak boleh pending. Dia nak makan dia terus. Tak boleh makan mic lah. Boleh kalau buat skill lah. Tak apa dah percaya. Okey. Ya, tuan saya pilih nak cakap. Tuan ni stress. Nak tak? Ya, hilang dia. Mic tak sampai 2 minit. Saya kena main lah. Lepas tu, dia point dah habis. Rashid ni point dah. Okey, ada sesuai lah. Okay, Rashid punya point. Rashid akan didas kerajaan. Maksudnya dia Then dia hilang. zigzag. Jadi dia macam ni. Sekarang kan dah habis. So Rashid ni tak. Betul awak. Awak.
korang cakap, apa yang kasih? Okay, bila first speaker cakap, and then next first speaker, and then Haniza, ni certificate. Tengah sikit lah, certificate sikit. Okay. First round, second round, faham tak? Saya bangkan tengah jalan ni. Boleh bangkan, cuma flow dia macam ni. Dan speaker yang terakhir dia akan adakan sesi bergulungan. Yang terakhir tu dia tak boleh nak bincang siapa-siapa, dia just tegakkan usul dia. Tegakkan usul first speaker, second speaker, dan dia akan maknanya dia buat simple lah bergulungan. Point dia. Maknanya dia tak boleh buat tu, dah tak ada sesi izin laluan. Okey. Boleh tahu tak? Izin laluan tu sesiapa sahaja boleh. Izin laluan sesiapa sahaja boleh, tapi waktu sesi bergulungan tak ada izin laluan. Izin laluan tu saya tak boleh buat. Izin laluan siapa-siapa sahaja boleh. Ini yang hujah, yang dekat hujah. Kalau boleh, kalau nak bangkang izin laluan, kalau boleh dalam bentuk persoalan, supaya dia tak meleret. Izin laluan bukan fakta, bukan dia just persoalan. Soalan yang tak ada panjang. Kita nak bagi masa untuk dia explain. Faham lagi tak? Faham tak? Oh, Okey, boleh kan? Okey. ini saya ada bangkang yang dia punya. Kalau saya nak bangkang yang bangkang yang air Boleh, bangsa siapa? Bangsa mesti dia orang. yang kita berhenti lah. Maksudnya dia bagi cakap, awak boleh tekan di setiap poin yang awak boleh. Sekarang, ini dah cik. Poin. Hai nengok ya. Ini ada kata isi dia orang tadi. Kalah lah sebab tak ini. Kalah kan? Belum, masih belum. Dah habis ke? Dah habis. Dia bangsa dia boleh jawab. Okey, tak apalah. Kita start lagi sekali. Azmi cakap semula. Sebab tu. Tadi izin laluan kan? Lepas tu kita sempat cakap kan? Dah habis dah. Itu masih tak kisah. Hantarlah. Okey. Antara stasiun berdiri mereka di universiti, di mana mereka boleh berpakaian bebas tanpa ada peraturan yang dikenakan ke atas pakaian mereka. Jadi saya bangkanglah apa yang telah diusulkan oleh pencadang kedua, kerana tidak semua mahasiswa akan berfikiran waras, tidak semua mahasiswa akan berfikiran orang contohnya berpakaian yang sopan santun contohnya. Dan Betul yang lain, mahasiswa semua tak boleh. berhak menentukan cara pakaian mereka sendiri. Di mana-mana institusi-institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta. Jadi sudah pasti institusi itu akan menjadi sebuah institusi yang colourful, penuh dengan corak-corak. Jadi Yang dapat jatuh. dengan izin colourful. Jadi berwarna-warni. Jadi saya memang bangkanglah dengan usul itu sebabnya kita ni di universiti, mahasiswa ni contohnya seperti di IITM, dia sudah ada stasiun pendiri yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Jadi para pelajar kena ikutlah stasiun pendiri itu kerana kita dalam peraturan yang ditetapkan. Bersilakan. Saya bukan mengatakan bahawa pihak kerajaan menetapkan peraturan. Memang kebanyakan kerajaan menetapkan peraturan yang bersesuaian. Tetapi apabila contohnya macam jika
cuba kita lihat kenapa statistik disiplin pelajar semakin menurun. Ini kerana kebanyakan pelajar kejap. Ini kerana kebanyakan pelajar mungkin ada yang tidak mahu merasakan mereka dikongkong. Mungkin mereka ingin sedikit kebebasan. Tidak salah untuk mereka menyuarakan sedikit pendapat mereka untuk mereka usulkan kepada kerajaan apa yang mereka kehendaki, tetapi tidaklah sampai hingga menentang peraturan universiti. Itu saja. Seperti yang Syadam menyatakan, tidak menentang dan menentukan dan juga menyatakan tentang statistik penurunan disiplin pelajar. Jadi kita sudah letakkan peraturan dan statistik menurun. Apatah lagi kalau peraturan-peraturan itu ditentukan oleh pelajar sendiri. Jadi betapa menurunlah statistik itu. Jadi pencadang ini seolah-olah mahu menegakkan benda yang basah. Dan pencadang menyatakan bahawa mereka bukan ingin mengubah peraturan tapi mencadangkan kepada pihak pentadbiran. Tetapi usul yang kita bincangkan pada hari ini ialah peraturan pelajar berhak menentukan peraturan universiti, bukan mencadangkan. Dia berhak menentukan. Jadi pelajar ni dia pergi ke universiti, dia berhak mengatakan satu benda itu dijadikan sebagai peraturan, bukan mencadangkan supaya peraturan itu dilonggarkan ke supaya peraturan itu tidak diketatkan ke. Jadi saya membangkang lah. Bolehlah membangkang. Kembalilah kepada pencadang untuk menegakkan benda yang basah ni. Tegakkan poin kurang benda yang masalah. Tegakkan benda yang masalah. Rasakan apa yang pembangkang utama cakap tadi. Okey. Dia kata pelajar mencadangkan, tapi ikutkan pelajar di peringkat universiti sendiri lebih matang dan mampu menentukan undang-undang sendiri berdasarkan peraturan kerajaan itu sendiri sebenarnya. Bukan dia mencadangkan. Pelajar kan ada persatuan sendiri, LPPU, so dia bukan bergerak secara sendiri, beramrak macam solo je kan, sendiri je. So dia ada persatuan. Majoriti mengikut kata-kata majoriti, so jadi itulah yang akan menjadi undang-undang kepada pelajar sendiri. Kalau ikutkan pentadbiran, statistik menunjukkan pelajar lebih disiplin pelajar setiap tahun semakin merosot. Dari mana dia bercadang dapat statistik itu? Berdasarkan statistik yang baru dikeluarkan daripada surat Kementerian Pelajaran Negara sendiri dan Naib Chancellor sendiri yang telah mengatakan melalui Kalau pihak pencadang menyatakan statistik itu datang daripada pihak kementerian ataupun pihak daripada pendidikan sendiri, kami bahagian pentadbiran sudah pasti
dengar daripada Darul Setelah, kita akan gulung pada pihak pembangkang pula. Silalah menggulung. Pihak pelajar beritahu, pihak pelajar dan kita sebagai manusia jangan menangis dengan apa yang kita tidak dapat. Tetapi kita perlu bersyukur dengan apa yang kerana Allah telah membagi dengan apa yang kita So di sini pihak kami menggulungkan bahawa secara setegas-tegasnya pihak pembangkang sebagai pihak pentadbir melarangkan atau tidak membenarkan pihak pelajar membuat peraturan sendiri supaya tidak berlaku sebarang kemungkinan dan keberangkalian rusuhan di antara pelajar. Sekiranya sebab pelajar semakin tinggi aktifnya, semakin tinggilah dia merasa keegoan dia untuk mengikuti pihak dan merasakan pihak pendidikannya lebih tinggi daripada pihak pentadbir. Sudah. Maka dengan berakhirnya penggulungan daripada Aina, berakhirlah persikingan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Jundullah dan Sekolah Menengah Agama Impiru. Jadi adakah pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang yang akan menang sama-sama kita tinggal hari 13 nanti. Okeylah, persilakan ke tempat masing-masing. Jadi saya mempersilakanlah kumpulan yang seterusnya daripada universiti. Saya ulangi, tuntutan pelajar melalui MPP wajar dipenuhi sepenuhnya oleh pihak universiti. Lebih kurangnya macam tadi, tapi yang ini lebih bebas. Maksudnya pihak kerajaan atau pencadang akan bersetuju dengan usul bahawa tuntutan pelajar melalui MPP, maksudnya segala yang MPP minta tu pihak pentadbiran mesti penuhi segala-gala yang MPP minta tu, tak ada kompromi. Tapi di pihak pembangkang, mereka membangkang usul ini. Yang kata lain, mereka menyokong pihak universiti yang membangkang usul ni lah. Maksudnya pihak universiti tidak bersetuju dengan usul bahawa MPP, segala tuntutan melalui MPP wajar dipenuhi. Dan masing-masing akan memberikan rasional dan sebab masing-masing lah kenapa mencadang dan kenapa membangkang. Boleh faham? Dalam masa 2 minit boleh berbincang dan kita akan teruskan dengan sesi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati pihak pembangkang dan juga moderator yang handsome dan bersemangat. Ya ke? Ya, okey. Tajuk isu yang dibentangkan ialah perlukah semua tuntutan ataupun semua yang dijanjikan atau apa yang diminta oleh pelajar perlu dipenuhi oleh melalui yang diminta oleh pelajar melalui pihak BP perlu dipenuhi oleh pihak universiti. Bagi saya itu adalah satu isu cadangan yang sangat bagus. Kerana apabila seorang pelajar meminta pada seorang BP, meminta melalui MPP kepada pihak universiti, maknanya dia meminta benda yang betul. Dia meminta benda yang orang kata untuk kemudahan dia. Untuk satu, memudahkan dia belajar. Untuk satu, dia mudah untuk dia berada selesa di tempat dia tersebut. Ya, sebab apabila dia jauh dari buat apa, maknanya memerlukan benda yang dia untuk menyelesaikan dia lah. Okey. Yang kedua ialah apabila dia biasa. Yang kedua ialah apabila meminta orang tu perlu dipenuhi janjinya kerana ingin menunjukkan bahawa pihak universiti ni, orang kata Ustaz Zahir kata cakna pada pelajar-pelajar dia. Maknanya cakna tak tahu apa juga. So dah buat nanyang ni. Cakna tu mengambil tahu mengenai setiap pelajar-pelajar ni di universiti. Maknanya setiap permintaan, setiap segala bagai yang minta tu, kena kata mahal. Settle punya. Ambil. Minta izin maaf saya. Dan izin settle selesaikan. Lagi untuk
Dan kebanyakan apabila pelajar-pelajar yang minta ni bukanlah menjadi satu bebanan kepada pihak universiti untuk menyediakannya. Bukan satu bebanan. Sebab apa? Sebab setakat membina food court. Nah, itu satu keperluan permintaan ataupun orang kata sembang gazebo pondok-pondok dibina. Satu orang kata permintaan begitu yang sering diminta oleh pelajar. Maknanya benda tu bukannya susah sangat untuk dipenuhi. Orang kata yang kerajaan banyak duit, satu Malaysia bila ada terus rasanya tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang kacak lagi bergaya. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, saudara penjaga masa yang setia dan pihak pencadang yang tidak kami kurui. Saya sebagai pencadang pertama yang akan membentangkan hujah saya yang membangkang bahawa tuntutan pelajar daripada MPP wajar dipenuhi sepenuhnya. Saya membangkang sekeras-kerasnya bahawa pelajar boleh mendapat sepenuhnya apa jua tuntutan yang mereka inginkan daripada MPP. Sebab bagi saya, pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan, maafkan saya, masih mentah berbanding daripada pihak pengurusan MPP yang berpengalaman. Kebanyakan pelajar dia akan mempengaruhi emosi dia sebab dia pergi kuliah, dia mempunyai berbagai urusan lain dan mungkin dia akan meminta sesuatu yang lebih yang tidak masuk akal lah. Maksudnya macam pelajar tidak akan mempertimbangkan permintaan mereka sepenuhnya. Contohnya menginginkan satu konsert yang menjemput artis besar dan ini ada yang melanggar syariat dalam Islam. Contohnya saudara pencadang pertama tadi ada menyatakan bahawa jika tuntutan pelajar dipenuhi sepenuhnya, pihak universiti akan menjadi dia macam menyokong pelajar. Dia macam tapi bagi saya, kalau pihak universiti melaksanakan apa saja tuntutan yang diminta oleh pelajar, tidakkah ini akan menggalakkan mereka menjadi lebih manja? Tidakkah ini akan menggalakkan mereka supaya tidak menghormati atau kurang menghormati pihak pengurusan? Terima kasih. Kuat. Suka Nazri Mak. Ya betul. Terusnya saya mempersilakan pihak kerajaan pencadang yang kedua. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang memberi peluang kepada kami untuk menegakkan hujah kami di mana kami menyokong tuntutan pelajar melalui MPP wajar dipenuhi oleh pihak universiti. Hujah saya
apabila pihak universiti memenuhi permintaan pelajar, ini akan melahirkan rasa sangat berpuas hati dalam diri pelajar dengan khidmat yang telah diberikan oleh badan kepimpinan di dalam sebuah universiti. Ya, itu dia. Bisa mana? Hal ini dapat membuktikan bahawa pihak MPP mendengar suara pelajar dan menunjukkan wujudnya komunikasi antara pihak MPP dan pelajar-pelajar di universiti. Ini membuktikan pihak MPP tidak hanya goyang kaki. Hal ini juga menunjukkan pihak pentadbiran bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka sedia membantu pelajar. Adakah permintaan pelajar yang mengusulkan untuk mewujudkan khidmat Wi-Fi dalam universiti dianggap sebagai kurang matang? Mungkin setakat ini tiada lagi permintaan pelajar untuk mengadakan konsert besar-besaran. Seandainya pelajar minta untuk mengadakan konsert besar-besaran, apa salahnya pihak pentadbiran juga mengusulkan cadangan di mana untuk mengelakkan kemaksiatan atau pelanggaran syariah berlaku dengan mengasingkan antara perempuan dan lelaki. Mungkin perkara ini boleh diambil sebagai inisiatif untuk mencegah daripada berlaku kemaksiatan. Oleh itu, di sini saya sangat bersetuju dengan tuntutan pelajar melalui MPP wajar dipenuhi oleh pihak universiti. Terima kasih kepada saudari pencadang. Teruskan kepada saudari pembangkang yang kedua. Silakan. Terima kasih kepada pihak pencadang dengan kejam sebentar dan bersandarkan kata azimatan yang mentah agi hidup agi saya sebagai pembangkang ketua membangkang tajuk kita pada hari ini. Mari kita buka mata, pasang telinga, atau wahai pihak pencadang, sebenarnya isu yang kita bincangkan ini tidak munasabah kerana tuntutan daripada MPP tidak sebenarnya tidak semuanya adalah munasabah untuk pihak universiti tunaikan. Contohnya, dia bukan bangkang. Contohnya, aktiviti yang melibatkan bajet yang banyak melibatkan pihak universiti tidak mendapat menjadikan kemudahan yang secukupnya kepada para pelajar. Di samping itu juga kita dapat lihat pihak universiti juga bukannya tidak mahu menjadikan kemudahan yang diminta oleh yang dituntut oleh MPP itu sendiri, tetapi pihak universiti mengambil inisiatif supaya mengajar student mohon izin supaya pelajar itu tidak bersifat manja. Boleh dikatakan bersederhana itu adalah lebih baik. Wasapi ya. Lebat kala Perdana Menteri. Seperti yang dikatakan oleh pihak
pihak pencadang bahawa MPP telah berbincang dengan pelajar untuk menuntut kemudahan seperti kemudahan Wi-Fi. Tetapi pihak MPP ataupun pelajar tidak tahu ke apakah yang dialami oleh pihak universiti untuk menyediakan kemudahan itu sendiri. Adakah pihak universiti boleh menyediakan kemudahan itu? Bukan bergoyang kaki seperti yang dikatakan oleh pencadang, tetapi goyang tangan, goyang punggung. Tadi awak punya tegas seperti awak. Okeylah, teruskan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kepada YB lah Datuk. Okey, seterusnya saya mempersilakan kepada bakal Perdana Menteri kita Datin Sri Salwa Mansur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat-rakyatku je. Mohon maaf ya, bukan Datin Siti Salwa apa tadi? Mansur salah. Halim Fahuri. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator selaku YDP kita pada hari ini dan juga kepada penjaga masa kita yang setia dengan jam randiknya dan juga kepada penonton-penonton yang setia mendengar debat kita pada kali ini. Baiklah, seperti yang telah diperkatakan oleh yang di-Tuan Moderator tadi, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tuntutan pelajar melalui MPP wajar dipenuhi sepenuhnya oleh universiti. Jadi saya selaku pencadang menyokong sepenuhnya tentang tajuk ini kerana cadangan saya baiklah, dengan memenuhi tuntutan daripada MPP, kita sebenarnya dapat mengelakkan berlakunya lebih banyak gejala sosial seperti pemberontakan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pelajar yang belajar di universiti berumur lingkungan 19 tahun hingga ke 25 tahun. Mengikut kajian, pada usia lingkungan ini, para pelajar masih salah. Mohon maaf. Okey, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita dapat mengelakkan berlakunya lebih banyak gejala sosial seperti pemberontakan dengan memenuhi tuntutan daripada dengan memenuhi tuntutan pelajar melalui MPP. Maksudnya para pelajar dapat mengurangkan rasa stres dalam diri mereka, seperti contoh yang telah dibawakan tadi tentang Wi-Fi. Apa salahnya pihak universiti telah memberikan Wi-Fi free, Wi-Fi percuma kepada para pelajar? Kan? Okey, internet tanpa wayar. Jadi saya ingin, saya rasa ingin membantah sedikitlah apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang nombor 2 tadi berkaitan dengan bersikap manja. Seperti yang kita ketahui, negara kita sekarang adalah negara yang sangat maju. Kita mempunyai ruang dan corong untuk meluahkan permintaan kita. Seperti di universiti, iaitu pihak MPP yang sentiasa sedia mendengar apa sahaja permintaan kita sebagai pelajar. Jadi, kenapa pihak pembangkang mengatakan kita seorang pelajar harus berasa manja? Kerana kita mempunyai ruang untuk meluahkan apa yang kita nak. Ya, seterusnya yang seterusnya Minta wakil pihak pencadang menggulung hujah secara ringkas dan juga pihak pembangkang menggulung hujah secara ringkas. Gulung sahaja, seorang saja. Jadi daripada perbincangan yang kami baca pilihan pihak pencadang akan mengatakan bahawa tegas dengan betul-betul bahawa tuntutan pelajar melalui MPP pelajar MPP wajar dipenuhi oleh pihak universiti.
Kerana universiti sekarang, ya, universiti mujahidin cuba untuk melaksanakan satu hadis, iaitu apabila kerajaan berada di atas, ia membiarkan penduduk-penduduk dia merasa kekenyangan walaupun kerajaan tersebut kelaparan. Itu yang cuba untuk diterapkan dalam universiti sekarang, universiti kami. Okey, maknanya tuntutan tu kami akan cuba penuhi dengan batasan-batasannya. Dan bukan untuk tugas pelajar untuk mencari penyelesaian. Jadi, minta izin. Daripada apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang, sepertinya pihak universiti ataupun pihak MPP sendiri seperti malas untuk mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah pelajar di universiti. Jadi apakah hak kami sebagai pelajar di universiti? Pada pendapat kami, bukanlah masalah kami untuk mencari jalan penyelesaian tersebut. Pihak universiti dan MPP sendiri sepatutnya berfikiran lebih terbuka untuk mencari jalan penyelesaian. Jangan memulangkan balik masalah itu kepada kami. Itu dia. Terima kasih. Bukan semua perkara yang kita inginkan boleh kita capai dengan mudah. Kalau kita mendapat segala tajuk kita pada malam yang mulia ini, iaitu tuntutan pelajar daripada MPP wajar dipenuhi sepenuhnya. Saya ulang, kalau kita mendapat segala yang kita inginkan dengan senang sahaja tanpa usaha, bagaimana kita akan mendidik jiwa anak muda kita untuk berusaha? Bagaimana kita boleh mendidik anak muda kita untuk terus berusaha memajukan diri mereka tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain sepenuhnya? Oleh itu, kami pihak pembangkang bertegas dengan pendirian kami bahawa tuntutan pelajar daripada MPP tidak wajar dipenuhi sepenuhnya oleh pihak universiti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah dia. Selesai sudah perdebatan yang hebat dan sengit dari kedua pihak. Jadi kita akan tunggukan keputusan daripada panel hakim. Apakah kumpulan yang akan disingkir dan kumpulan yang akan masuk ke final pada minggu hadapan. Okey, bagaimana panel hakim dah ada keputusan? Jadi disebabkan fakta ini menjadi lagi best kerana penggunanya lebih ramai daripada iPhone. So dengan izin, jadi pengguna-pengguna Samsung, apabila dah ramai pengguna-pengguna Samsung, dah ramai, mestilah yang ramai boleh mengalahkan yang sedikit. Jadi secara totalnya di sini iPhone dah kalah. Belum. Okey, silakan. Saya ingin bertanya kepada pihak yang sedang bertanya, handphone apa jenis handphone yang sedang digunakan sekarang? Terima kasih. Sekarang saya menggunakan Samsung S3. Mohon ya. Ini adalah Samsung S3, tetapi dia punya design lebih kurang macam iPhone. Dia design macam iPhone. Mohon laluan pihak pembangkang. Di manakah anda mendapatkan bukti berkenaan? Sebenarnya Samsung memang lagi best daripada iPhone kerana Samsung soalannya di sini,
Adakah ini benar milik anda atau tidak? Aku punya, bagi pinjam. Soalan tambahan, adakah anda membelikan dengan menggunakan rebate 200? Saya akan jawab kedua soalan. Okay, soalan yang pertama, ya, itu adalah kepunyaan saya. Terima kasih pembangkang. Jawapan anda sangat kami Tapi pihak pembangkang jangan seronok terlampau awal. Kerana handphone itu saya beli untuk menunjukkan bukti bahawa iPhone tidak best berbanding dengan Samsung. Adakah anda dengan siapa sahaja handphone? Saya ulangi. Adakah anda rela memberikan benda ini kepada siapa sahaja? Dan anda tadi telah mengatakan anda membeli iPhone ini hanya untuk mencari kelemahannya sahaja. Adakah anda rela? Selalu pihak pembangkang. Pihak anda seolah-olah menuding jari ke diri sendiri. Tidak memang benar saya membelikan itu untuk membezakan kehebatan di antara iPhone dengan Samsung. Jadi saya tidak bersedia untuk memberi kepada siapa kerana kelemahannya masih banyak lagi untuk dicari. Okey. Terima kasih kepada saudara Rashid. Jadi saya mempersilakanlah kepada pihak iPhone untuk ceritalah apa-apa tentang iPhone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah ingin bangkang sepenuhnya iPhone Samsung lagi mungkin dari iPhone. Highlighternya iPhone sendiri merupakan keluaran eksklusif berbanding dengan Samsung yang ada Y, ada X, ada Note. Jadi macam jadi di situlah membuktikan bahawa iPhone tidak best berbanding dengan Samsung. Kerana Samsung ni bervariasi keluarannya. Mohon laluan. Sebab Samsung mempunyai pelbagai jenis. Jadi pada penggemar Samsung ataupun orang awam akan memerlukan pelbagai pengetahuan mengenai pelbagai pengetahuan terhadap satu-satu keluaran Samsung. Mohon laluan pihak pembangkang. Anda mereka terlampau jauh. Di sini sekiranya Samsung itu best berbanding dengan iPhone. Tidak semestinya setiap keluaran Samsung itu kita perlu miliki. Jadi mana-mana keluaran. Mohon laluan. Astagfirullahaladzim. Saya rasa keluaran Samsung yang banyak telah menarik muda-mudi zaman sekarang ini lebih kepada membazir. Contohnya keluaran yang pertama Galaxy Note 1. Kemudian dah beli Galaxy Note 1 tetapi nak beli lagi Galaxy Note 2. Saya ikut laluan. Saya mempersilakan Mereka untuk menghabiskan perjalanan. Bisa dia boleh tadi? Sebabkan terlalu banyak mulut kata, saya pun hampir terluka. Anda ada pembantu? Disebabkan Samsung sendiri telah mengeluarkan pelbagai jenis seperti saya katakan Y, X. Ini buktikan yang Samsung tidak tahu mana yang lebih baik, mana X atau Y. Jadi iPhone tu dia tahu yang dia punya berkualiti, bermutu. Jadi dia akan keluarkan satu jenis sahaja. Terima kasih dan saya mempersilakanlah. Apa tadi nak mengizin laluan tu, silalah. Ya, idea dah boleh membangkang dulu. Kawan direktur. Berkenaan dengan berlaku pembaziran apabila memiliki
Samsung yang mempunyai banyak variasi. Bagi saya, kita dibandingkan di antara telefon mudah alus Samsung dengan iPhone, iPhone lagi membanding kerana iPhone harganya lebih mahal berbanding dengan telefon mudah alus Samsung. Mohon laluan. Menurut statistik yang telah dikeluarkan oleh ada keluaran-keluarannya seperti iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5. Jadi di mana bukti yang akan menunjukkan bahawa Samsung dan iPhone tidak ada perbezaan daripada segi keluaran. Samsung ada keluarannya sendiri dan iPhone pun ada keluarannya sendiri. Jadi kalau nak dibandingkan dengan harga, iPhone memang jauh lebih mahal daripada Samsung. iPhone hanya mampu dimiliki oleh pengguna-pengguna yang eksklusif. Oh, terima kasih yang berilalan-berilalan. Terima kasih kepada pesanan pertama yang mengatakan pengguna iPhone adalah lebih eksklusif daripada pengguna Samsung. Kita dapat lihat di situ pengguna iPhone sangat eksklusif. Kadang seperti runsing nampaknya dengan poin yang telah diberikannya sendiri kepada pihak pembangkang. Mohon lalu ibarat banyak pengguna eksklusif. Saya tidak menyatakan eksklusif itu sebagai satu pilihan pada pengguna-pengguna orang ramai untuk memiliki iPhone. Eksklusif ni menunjukkan bahawa iPhone itu sukar dimiliki. Dia eksklusif, dia sangat-sangat eksklusif berbanding dengan Samsung. Jadi bukan eksklusif di situ mana best sebab kita punya eksklusif pada telefon Samsung lebih best daripada iPhone, bukan lebih eksklusif. Okey. Pencadang kedua, nak teruskan hujah ataupun nak stop? Nak bagi kat dia. Silalah Rambo. Nak cakap sangat tadi kan. Saya meneruskan pada pembangkang yang kedua. Okey, pada pendapat saya, telefon Samsung atau iPhone lebih Samsung lagi best daripada iPhone. Samsung lagi best daripada iPhone. Samsung lagi best daripada iPhone. Di sini saya membangkang apa yang dikatakan Samsung lagi best daripada iPhone. Okey, kita dapat lihat dalam iPhone, aplikasinya adalah aplikasi Moderator membenarkan penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya. aplikasi dalam iPhone lebih canggih berbanding Samsung. Kita dapat lihat dalam iPhone kita dapat boleh 3G MMS. Kita boleh tangkap gambar depan belakang, kiri kanan. Infrared. Ada infrared, ada Bluetooth. Ini memang kita buka tadi. Perempuan